Bismillah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wad dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita masih berada pada syarat sah al-jama'ah. Waalaikumsalam Ustaz Amirul. Kita dah sampai pada syarat yang ke-12. Betul? Kita baca. Wa an yuwafiqal ma'mumu al-imama fi kulli sunnatin fahishatil mukhalafah. Syarat yang ke-12, iaitu syarat qudwah yang ke-12 ialah hendaklah makmum bersepakat dengan imam pada setiap sunat yang kalau tidak muwafaqah makmum akan imam akan sunat tersebut, maka dianggap sebagai mukhalafah yang buruk, perbezaan ataupun pertembungan yang buruk. Boleh? Okey. Dan disebut kat sini dalam Mu'nisul Jalis, sunat-sunat ini terbahagi kepada 3 lah. Bahagian yang pertama yang wajib muwafaqah pada sudut fi'lan wa tarkan. Maknanya imam buat, kita kena buat. Imam tinggal, kita kena tinggal. Seperti sujud tilawah. Bila imam buat sujud tilawah, makmum kena buat sujud tilawah, tak boleh tinggal. Kalau imam tinggal sujud tilawah, tak, makmum juga kena tinggal sujud tilawah. Kalau sebaliknya, contoh imam buat sujud tilawah, makmum tinggal sujud tilawah secara sengaja, tahu hukum, maka batal sembahyang makmum. Ataupun imam tinggal sujud tilawah, tiba-tiba makmum pergi buat sujud tilawah dalam keadaan tahu hukum dia tak boleh buat, tak, bila mana imam tinggal, ketika itu juga kita sebut batal sembahyang makmum. Jadi itu bahagian pertama. Makmum kena ikut, kena taat, kena follow imam. Bila mana imam buat, makmum buat. Imam tinggal, makmum pun wajib tinggal. Contohnya apa? Sujud tilawah. Bahagian yang kedua ialah sunat yang wajib muwafaqah pada sudut fi'il, perbuatan, tapi tidak wajib muwafaqah pada sudut tinggal. Contoh sujud sahwi. Sujud sahwi. Bila imam buat sujud sahwi, tak, makmum wajib buat juga sujud sahwi. Kalau makmum tak buat sujud sahwi, sedangkan imam buat, imam buat sujud sahwi, makmum tinggal sujud sahwi. Sedangkan makmum tinggal tu dalam keadaan alim amid, sengaja tinggal, tahu hukum haram, batal sembahyang makmum. Kalau imam tinggal sujud sahwi, makmum boleh buat sujud sahwi sebelum makmum bagi salam. Contoh imam tinggal kunut, tak, sampai tahiyat akhir, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam tak buat apa? Sujud sahwi. Sunat juga bagi makmum sujud sahwi sebelum bagi salam. Jadi bahagian kedua ialah bahagian yang apa? Sunat yang bila imam buat, kita kena buat sebagai makmum. Tapi bila imam tinggal, kita boleh buat. Boleh. Contohnya sujud sahwi. Yang ketiga, sesuatu yang wajib muwafaqat, tak, pada sudut tinggal, tidak pada sudut buat. Contoh tahiyat awal. Contohnya apa? Tahiyat awal. Yang ni kalau imam tinggal, wajib makmum tinggal. Tasyahud awal, bila imam tinggal, wajib juga makmum tinggal. Kalau
imam tinggal tasyahud awal dan makmum sengaja datang, sengaja buat, dalam keadaan tahu hukum tak boleh, maka batal sembahyang makmum. Boleh? Kalau makmum tu buat tahiyat awal disebabkan lupa, maka tak batal. Tak batal lagi sembahyang makmum. Cumanya apa? Wajib makmum berdiri terus. Bila makna makmum teringat yang dia apa? Yang dia tidak ikut imam. Wa in fa'alahu al-imamu jaza lil ma'mum an yatrukahu wa yaqum. Kalau imam buat, harus bagi makmum tinggal yang berdiri. Mudah je bendanya. Yang ketiga ni apa dia? Perkara yang wajib makmum ikut imam pada sudut tinggal. Contohnya tasyahud awal. Tasyahud awal ni bila imam tinggal, makmum wajib tinggal. Ustaz, kalau makmum buat juga, tu imam tinggal tasyahud, makmum buat juga, maka kita sebut ada beberapa gambaran. Kalau makmum tu buat juga tasyahud awal sedangkan imam tinggal, dia buat tu dalam keadaan sengaja dan tahu hukum haram, sembahyang dia batal. Boleh? Okey, kalau dia buat juga tasyahud dalam keadaan lupa, tak perasan dia tengah sembahyang ikut imam, tu imam bangun rakaat ketiga, dia tasyahud seorang-seorang, ataupun dia tak tahu hukum, jahil, maka kita sebut tak batal sembahyang dia. Cumanya bila tengah tasyahud tu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, baru teringat dia tu dalam jemaah, tu imam bangun, dia wajib bangun terus. Dah, ataupun tengah-tengah baca tahiyat ada orang tegur, "Oi, salah sembahyang tu." Kamu tu sembahyang ikut imam. Bila imam bangun tinggal tahiyat awal, kamu kena tinggal. Jadi tengah sembahyang dia dapat tahu hukum, dia wajib terus bangun berdiri. Jadi bila imam tinggal, wajib kita tinggal. Tapi kalau imam buat, boleh tak kita tinggal? Boleh. Jadi tahiyat awal solat zuhur contoh, imam tasyahud, kita bangun, masuk rakaat ketiga, tunggu tu imam dalam rakaat ketiga, hukumnya harus, tidak ada masalah. Tapi yang paling comel ikut imam lah. Imam tahiyat, kita tahiyat. Tapi kalau imam tahiyat awal kita tinggal, boleh, tidak ada masalah, tak jadi batal lah sembahyang tu. Boleh? Okey. Ini sunat-sunat yang kita sebut kalau makmum bersalahan dengan imam, maka dianggap sebagai buruk mukhalafah tu. Jadi kena ikut. Syarahannya macam kita terang tadi lah. Ada juga sunat yang kalau kita mukhalafah dengan imam tak dianggap buruk, tak dianggap jelek. Contoh duduk istirahah. Selepas sujud yang kedua dalam rakaat pertama, nak naik rakaat kedua ni, kita duduk istirahah dulu baru bangun rakaat kedua tak? Okey. Tu imam duduk istirahah, kita tak buat, tidak ada masalah. Ataupun dia tak buat, kita buat, tidak ada masalah. Begitu juga kunut. Kunut ni satu perkara yang apa? Tak wajib kita muwafaqah dengan imam. Sudut buat ataupun tinggal. Boleh? Jadi kalau imam baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait, tak, kita pun terus sujud. Boleh, tidak ada masalah. Nanti sebelum kita bagi salam, kita sujud sahwi. Tak? Jadi imam buat kunut, kita tinggal, tidak ada masalah. Kalau imam tinggal kunut pula, kalau imam tinggal kunut bawah sekali dalam muka surat 251 tu. Kalau imam tinggal kunut, maka kita sebut ada 3 perincian. Yang pertama, sunat kita buat kunut kalau kita yakin kita boleh ikut imam dalam sujud yang pertama. Jadi imam tinggal kunut, kita pun nak baca kunut. Apa hukum dia? Ada 3 hukum. Pertama, sunat. Bila? Kalau kita sempat sujud sekali dengan tu imam dalam sujud yang pertama. Jadi kita baca doa pendek, doa kunut pendek, Allahumma hdini, Allahumma ighfirli ya ghafur, sebagai contoh. Tak, ada doa, ada sanad. Kita pun Allahu akbar. Imam sujud yang pertama, kita pun sujud sekali dengan dia. Itu sunat. Kalau kita sempat, kalau kita yakin kita sempat sujud dengan tu imam dalam sujud yang pertama. Ada kala harus. Kalau kita yakin kita sempat dengan imam dalam duduk antara 2 sujud, kita baca kunut. Tak, lepas habis baca kunut,
imam dah duduk antara dua sujud. Kita pun sujud, kita pun duduk antara dua sujud. Jadi kita dan duduk antara dua sujud untuk imam. Sebelum imam sujud kali ke dua. Ketika itu harus untuk kita buat kunut. Ada kali haram. Haram apa? Haram kalau kita pergi bantai baca doa kunut Allah mahdina fi man hadait. Lepas tu pula baca kunut Sayyidina Umar. Lepas tu baca pula kunut nazilah apa bagai tu. Tak. Dan kita yakin kita sempat dengan imam. Tak. Ketika mana imam dah tunduk untuk sujud yang kedua. Tak. Ketika itu haram kita baca kunut. Kalau kita baca kunut menyebabkan kita tak boleh bersama dengan imam, melainkan ketika imam dah duduk antara dua sujud dan nak sujud kali kedua. Ketika itu haram kita baca kunut. Kalau buat babi juga, makmum tu lebih semangat baca kunut. Mazhab Syafi'i. Okey. Kalau makmum ni buat babi juga, dia pergi baca juga doa kunut. Tak? Bila baca doa kunut, Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Allah mahdini fi man afait, apa semua tu. Tak. Jadi imam pun sujud kali pertama. Lepas tu duduk antara dua sujud. Kita tak habis lagi kunut. Imam semata-mata tunduk untuk sujud kali kedua. Ketika itu sembahyang kita dah batal. Boleh? Jadi kunut ni kalau imam dia macam sujud, macam duduk istirahat. Kalau imam buat, kita boleh tinggal. Dan sunat kita sujud sahwi. Kalau imam tinggal, kita boleh buat. Kita boleh buat tu atas berapa hukum? 3 hukum. Tu sunat kalau kita sempat, kita yakin sempat sujud sekali dengan imam, sekali dengan imam pada sujud yang pertama. Harus kalau apa, kita yakin kita boleh follow imam ketika mana imam duduk antara dua sujud. Jadi haram kalau kita baca kunut panjang yang menyebabkan sebelum kita habis kunut lagi imam tu dah nak sujud untuk sujud yang kedua. Faham tak? Syarat yang ke-13 an yutabi'ahu, ni panjang ni. Tak ada masalah kita baca je. Habis ni habislah. Yang ke-13 syarat sah jemaah. Jadi syarat yang terakhir ialah an yutabi'ahu. Matan mudah je. Hendaklah makmum ikut imam. Tak? Dah jadi makmum kena ikut tu imam. Kena ikut ketua. Okey, boleh? Cumanya di sini Syekh Mustafa sebut makmum ikut imam tu terhasil dengan 3 perkara. Terhasil dengan 3 perkara. Tak kita baca je. Surat 252. Yang pertama, makmum yakin ataupun zan seluruh takbiratul ihram makmum ialah selepas daripada takbiratul ihram imam. Imam Allahu Akbar, habis bar, barulah makmum ni Allahu Akbar. Itu. Jadi makmum kena yakin dia start Allah. Start sebut lafaz A tu. Tak, dia yakin ataupun zan lafaz Allah disebut selepas imam habis bar. Selepas imam habis takbiratul ihram. Kalau makmum tu yakin ataupun zan, dia tu takbir dulu. Allahu Akbar makmum. Lepas tu barulah tu imam takbiratul ihram. Tak. Ataupun yakin ataupun zan muqaranah, serentak. Imam Allah depan Allah. Allahu Akbar, berserentak, bersekali. Ataupun imam Allahu, bila Allahu makmum pun Allah. Jadi start lain-lain. Imam Allahu, lepas tu makmum pun Allah. Bila makmum sebut Allah, imam bar, habis. Tak. Jadi ada muqaranah pada sebahagian lah. Ketika itu kita sebut ada apa? Ada perincian, tafsil. Boleh. Jadi kita sebut yang pertama, syarat yang ke-13 ni, makmum mesti yakin mengikut. Syarat yang ke-13 ialah makmum mesti ikut imam. Makmum ikut imam terhasil dengan 3 perkara. Pertama, makmum mesti yakin ataupun zan takbiratul ihram makmum selepas habis takbiratul ihram imam. Kalau makmum tu zan ataupun yakin dia takbir dulu sebelum imam takbir, ataupun serentak takbiratul ihram, ataupun masa imam sebut Allah masa hu tu terus makmum Allah. Tak. Jadi apa tu, serentak pada sebahagian lah.
Maka ketika itu kita sebut ada perincian. Kalau makmum tu niat ikut imam ketika mana takbiratul ihram, Allahu Akbar, sekali tak untuk imam, dalam hati masa dia angkat takbir tu dia nak ikut imam, maka kita sebut sembahyang makmum tu lam tanaqid, tak masuk sembahyang pun lagi, tak masuk sembahyang pun lagi, bukan sah betul batal, tak, lam tanaqid salatu, tak masuk sembahyang pun lagi. Kalau tidak, apa kalau tidak? Kalau ketika Allahu Akbar tu dia tak niat jadi makmum, mana dia takbir dulu Allahu Akbar, tapi tak niat jadi makmum lagi, jadi tak ada masalah lah. Tak, sebab dia bukan ikut imam, dia takbir dulu, tapi dia tak niat menjadi makmum ketika mana apa? Takbiratul ihram. Ketika itu kita sebut sembahyang dia dikira seorang lah, dikira sembahyang seorang. Tu. Jadi yang tadi tu hal keadaan yakin ataupun zan. Bawah tu pula syak. Bila mana seseorang tu syak pada ta'akhur taharrumihi an taharrumi imamih wa kana nawi al-iqtida' bihi hala taharrum. Zaid syak pada sudut aku ni ketika takbiratul ihram tu mendahului imam ataupun selepas imam. Adakah aku dulu Allahu Akbar baru tu imam Allahu Akbar, ataupun serentak? Tak. Okey, dalam keadaan syak tu pula ketika takbiratul ihram dia niat ikut imam. Contoh gini, Allahu Akbar, mari syak, aku tak ada takbiratul ihram selepas tu imam ke sebelum tu imam, ataupun serentak dengan tu imam. Dalam masa yang sama, aku tadi masa akad takbiratul ihram tadi aku niat jadi makmum. Boleh? Tu dia. Ketika itu ada 3 perincian. Ada 3 bahagian. Kita sebut 2 pun boleh. Yang pertama, kalau syak itu berlaku ketika mana sedang angkat takbiratul ihram dan dia tidak ingat secara segera. Tak ingat dengan secara segera tu maksud dia apa? Berlalu satu zaman yang muat satu rukun. Ketika itu memberi mudarat kepada sembahyang dia tak sah. Kalau dia ingat segera sebelum berlalu kadar satu rukun, ketika itu sembahyang dia sah. Pening dah. Gini cara dia. Allah. Masa tengah Allah tu dah mari dah syak. Aku tadi Allah dulu ke tak imam Allah dulu? Faham tak? Jadi nak sembahyang ni, makmum Allah. Ketika tengah nak angkat takbir tu mari syak dalam hati. Ni gambaran, ni benda berlaku tak berlaku tu cerita lain. Tak. Ketika tengah angkat takbir, datang syak. Aku tadi start dulu ke Allahu Akbar ke tu imam start dulu? Kita sebut macam ni. Kalau dia teringat segera, mana dia Allah mari syak, aku start dulu ke dia start dulu? Lepas tu teringat, aku start dulu, betul aku start dulu. Yang tu tak ada masalah. Dia boleh teruskan takbir dan sembahyang. Imam start dulu semula. Allah tengah angkat takbir tu mari syak. Lepas mari syak tu terus ingat terus. Betul memang tu imam start dulu. Mana tu imam habis dulu. Tu imam habis dulu barulah aku angkat takbir. Jadi syak datang ketika makmum angkat takbiratul ihram. Syak juga hilang sejurus selepas syak tu datang. Boleh? Ketika itu kita sebut apa? Tidak ada masalah lah. Dia terus selesaikan takbir tu dan ikut imam sampai habis. Tapi kalau syak tu panjang, Allah mari syak. Lepas tu syak tu panjang. Syak tu panjang mana muat satu rukun. Contoh syak tu mari dalam 10 saat kita sebut. Allah ataupun 7 saat lah. Allah.
Dalam keadaan Allah tu akbar cukup syarat lah. Tak? Okey, jadi Allah, lepas tu mari syak. Lepas 7 saat, barulah dia teringat. Teringat apa? Teringat yang dia tu memang betul-betul angkat takbir selepas imam angkat takbir. Mana imam habis Allah Akbar, dia bawa Allah Akbar. Tak? Okey, 7 saat tu, muat tak masuk satu rukun. Kita sebut muat contoh. Maka, tak kita sebut, tak sah lah. Tak sah apa? Tak sah takbir tu. Cancel kan, lepas tu angkat takbir semula. Itu satu gambaran. Yang kedua, syak berlaku selepas taharrum dan sebelum selesai sembahyang. Ini mudah. Allahu Akbar. Lepas tu sembahyang. Masuk rakaat kedua, mari syak. Aku tadi angkat takbir dulu ke? Ataupun untuk imam dulu angkat takbir? Tak. Sama macam yang pertama. Kalau syak itu lama, muat satu rukun, maka memberi mudarat pada sembahyang. Kalau syak tu sekejap, contoh dia syak, lepas tu terus teringat yang memang betul dia tu takbiratul ihram selepas imam selesai takbiratul ihram, maka tidak ada masalah lah. Yang ketiga, syak itu selepas daripada selesai sembahyang dan diingat balik, walaupun selepas zaman yang tawil, maka tidak ada masalah. Kalau tidak ingat, maka memberi masalah. Ni lepas sembahyang, lepas habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mari syak. Aku tadi sembahyang mula-mula tadi angkat takbir. Aku angkat takbir dulu ke tok imam ataupun serentak? Kalau aku dulu tak sah. Kalau serentak pun tak sah. Nak mari syak bengong aku tu. Tak? Kita sebut, kalau dia ingat juga minggu depan ke tahun depan ke tahun akan datang ke, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tak teringat apa kecerah, maka memberi mudarat. Allah Alam, tak teringat siapa kecerah ni, sampai ke bila-bila ni, bati tak? Allah Alam, zaman tawil ni urfan ke lagu mana tak tahu, Allah Alam. Kalau ni pun tak sebut. Tapi gitulah hukumnya. Kalau tak teringat langsung, nak dikatakan tak teringat langsung tu, tunggu mati dulu tak? Ke mana? Allah Alam, tu saya mudah. Selesai kat situ. Jadi syarat ke-13 mesti makmum ikut imam. Macam mana nak dikatakan makmum ikut imam? Yang pertama, mesti makmum yakin dan makmum ataupun makmum zan, makmum start takbiratul ihram selepas imam habis takbiratul ihram. Benda mudah je, tapi kita bila masuk perincian tu jadi pening sikit tu. Tapi kalau nak secara simple, gitu je lah. Okay, yang kedua. Yang kedua. Cara kedua untuk kita capai mutabaah makmum dengan imam tu ialah baca tak apa. Hendaklah muka surat 253, hendaklah jauh dah kita baca pun. Hendaklah apa? Imam tidak mendahului, hendaklah makmum tidak mendahului imamnya dengan dua rukun fi'li yang berturut-turut. Tu. Makmum tidak mendahului imam. Makmum tidak mendahului imam dengan dua rukun fi'li secara berturut-turut. Itu nak dikatakan makmum ikut imam. Dua rukun fi'li tu tak kisahlah dua-dua panjang ke, satu panjang ke satu pendek ke, tak kisahlah dua-dua pendek ke kalau tergambar. Tak. Yang penting mesti makmum jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li, bukan rukun qauli fi'li tak, rukun fi'li, dua-dua rukun fi'li. Jadi kita sebut, kalau imam rukuk dan i'tidal, kemudian imam nak sujud, kalau ni mendahului, kalau mendahului apa akan jadi? Mendahului ginilah, Allahu Akbar. Tak, ni setengah rukun. Makmum telah mendahului imam setengah rukun. Ni saya dah beritahu dah sebelum ni. Sami Allahu liman hamidah, makmum telah mendahului imam satu rukun setengah. Dia nak kira satu tu bila sempurna rukuk tu betul, baru satu setengah. Tak. Batal belum sembahyang makmum ni? Belum. Sebab baru mendahului imam secara sengaja satu setengah rukun. Nak batal macam mana? Bila makmum tu tunduk untuk sujud.
Bila imam tunduk untuk sujud sedangkan makmum masih baca Fatihah. Tak gini ha. Allahu Akbar. Ha. Bila bangun daripada rukuk, satu rukun. Ha, satu rukun setengah. Bila imam bila makmum turun saja untuk sujud, tak. Ketika itu kita tengok. Kalau makmum tu memang tahu hukum mendahului imam dengan dua rukun ni membatalkan sembahyang. Lepas tu dia buat tu pula dengan sengaja, maka sembahyang dia batal lah. Sebab dia tala'ub main. Tak, kalau dia tak sengaja terlupa yang dia sedang sembahyang jadi makmum ataupun tak tahu hukum, tak, maka sembahyang tak batal. Cumanya rukun yang dia telah buat tu tidak dikira. Rukun yang dia buat tu tidak dikira. Jadi gini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tunduk. Semata-mata tunduk, sengaja buat, batal. Tak sengaja, tak sedar dia tu jadi makmum ataupun tak tahu hukum, jahil, maka kita sebut ada perincian. Okey. Kalau imam masih berdiri baca Fatihah, tak, sedangkan makmum contoh dah tunduk sujud ataupun dah sampai ke tempat sujud lah. Bila sampai ke tempat sujud dia teringat, aku ni makmum. Imam kat mana? Imam masih berdiri tidak baca Fatihah lagi tak? Masa makmum tu mendahului imam tu, imam tengah baca Fatihah. Bila makmum tu dah nak hampir sujud pun ataupun dah sujud pun imam masih baca Fatihah. Tu keadaan dia. Ketika itu makmum ni bila dia teringat tak ataupun dia tahu hukum, wajib dia bangun balik. Bangun balik. Tok imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Lepas tu tok imam sujud, dia rukuk. Tidak sembahyang macam biasa sampai habis. Kalau dia tak kembali, dia sujud, lepas tu dia teringat, aku ni jadi makmum, dia tak kembali berdiri balik. Tak, sedangkan dia dah mendahului imam dengan terlupa tadi. Tak, bila dia teringat sepatutnya kembali balik, dia tak kembali balik, sembahyang dia batal. Okey, kalau imam tu dah berpindah rukun. Tadi dua-dua berdiri tadi kan? Dua-dua berdiri. Lepas tu makmum dahulu imam. Rukuk, i'tidal, sujud kan? Okey. Ketika tengah sujud tu, makmum baru teringat apa? Baru teringat aku ni makmum. Kenapa aku pergi dulu? Sebab tak aku kena ikut tu imam. Jadi dah mendahului dua rukun. Malah 2 rukun setengah dah. Ketika itu tadi kalau gambaran pertama imam sedang berdiri lagi. Sekarang ni imam tak berdiri dah, imam sedang rukuk ataupun i'tidal. Maka kita sebut makmum kena kembali ikut imam. Maksudnya apa? Kalau imam sedang rukuk, makmum kena berdiri rukuk. Kalau imam kena i'tidal, makmum tu daripada sujud kena i'tidal. Lepas tu ikut sembahyang macam biasa. Cuma rakaat yang pertama tu tidak dikira bagi makmum. Nanti dia kena tambah satu rakaat selepas imam bagi salam. Selesai kat situ. Jadi boleh Yang kedua, cara nak terhasilnya mutaba'ah makmum dengan imam, mesti apa? Makmum tidak boleh mendahului imam dengan 2 rukun fi'li yang berturut-turut. Macam mana pula kalau makmum mendahului imam dengan setengah rukun? Contoh gini. Imam baca Fatihah, makmum rukuk. Allahu Akbar. Lepas tu makmum turun rukuk. Tunggu tu imam. Imam habis baca Fatihah, imam pun rukuk. Allahu Akbar. Tak. Ketika itu apa? Sembahyang ini tak sembahyang makmum tidak batal sebab mendahului imam setengah rukun sahaja. Dan dianggap sebagai masih mengikut imam lah. Jadi sembahyang makmum tak batal dan masih dinamakan qudwah, mengikut imam. Ataupun makmum mendahului imam dengan satu rukun. Tadi setengah rukun ni satu rukun. Gini gambarannya. Allahu Akbar, makmum rukuk. Dan makmum pun bangun daripada rukuk. Sempurna satu rukun kan?
Bila dah bangun daripada rukuk tu nak berdiri, nak iktidal, sempurna satu rukuk. Ketika itu imam masih berdiri. Ataupun ketika itu imam masih berdiri. Jadi ketika itu kita sebut makmum mendahului imam dengan satu rukun yang penuh. Sembahyang masih sah, hukumnya tak batal lah. Masih kedua tu masih ada. Ataupun satu rukun dengan setengah rukun. Gini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Boleh. Jadi rukuk satu rukun, makmum mendahului imam, lepas tu iktidal. Iktidal tu nak dikatakan sempurna, mesti tunduk untuk sujud dulu. Jadi sekarang ni makmum hanya mendahului imam satu rukun setengah. Sedangkan imam masih berdiri tegak baca Fatihah. Ketika itu masih tidak batal sembahyang. Ini semua gambaran tak batal. Ada 5 gambaran. Kemudian tak batal lagi kalau apa? Makmum mendahului imam dengan 2 rukun. Tapi bukan rukun fi'li. Sekira-kira satu rukun qauli, satu rukun fi'li. Contoh, imam tak baca Fatihah lagi. Makmum baca dah Fatihah. Jadi makmum telah mendahului imam satu rukun, itu rukun qauli. Kemudian apa? Kemudian makmum pun rukuk. Makmum pun rukuk. Lepas tu makmum pun angkat kepala daripada rukuk. Ketika itu kita sebut makmum telah mendahului imam dengan 2 rukun. Pertama rukun qauli Fatihah, yang kedua rukun fi'li rukuk. Sembahyang tak batal. Sebab apa? Bukan dua-dua qauli, satu fi'li, satu qauli. Ataupun dua-dua rukun qauli. Masa tasyahud akhir, tu imam senyap buat tak tahu gitu. Makmum baca dah tasyahud akhir dan selawat kat atas Nabi selepas tu. Jadi telah mendahului 2 rukun qauli, tak batal sembahyang. Makmum dah masih dia katakan sebagai qudwah. Okey. Ataupun mendahului imam dengan 2 rukun fi'li tapi tidak berturut-turut. Ngabarannya lagu mana? Nak cerita sesa. Wah, hebat tak? Tak apa. Gini cerita. Imam rokok. Lepas tu imam sujud. Imam rokok. Lepas tu imam iktidal. Lepas tu dia berdiri, stay berdiri. Sampailah imam rukuk. Lepas tu imam pun iktidal. Lepas tu sembahyang macam biasa. Jadi ketika itu makmum telah mendahului imam satu rukun, iaitu rukuk. Okey, masa sujud pula dia sujud sekali dengan imam lah. Lepas tu dia apa? Dia bangun. Duduk antara 2 sujud. Makmum ni bangun duduk antara 2 sujud. Sebelum imam bangun daripada duduk antara 2 duduk sujud. Tak. Lepas tu makmum duduk antara 2 sujud dulu. Sebelum imam duduk antara 2 sujud. Kemudian dia tunduk. Makmum tunduk untuk sujud. Tak, sebelum imam bangun duduk antara 2 sujud. Ketika itu tidak batal juga sembahyang. Alah, kuliah boleh tengoklah contoh dia tu. Dia nak bagi contoh apa? Makmum mendahului imam tapi dengan 2 rukun fi'li, tapi 2 rukun fi'li yang tidak berturut-turut. Yang pertama rukuk, yang kedua duduk antara 2 sujud. Tak berturut-turut lah, maka tak batal. Perkara ketiga untuk dikatakan makmum tu ikut imam ialah hendaklah makmum tidak lambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li yang berturut-turut. Jadi tadi makmum tidak cepat daripada imam, tidak mendahului imam 2 rukun berturut-turut. Sekarang ni makmum tidak lambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li secara berturut-turut. Sama ada 2 rukun fi'li itu tawil ataupun salah satu tawil ataupun qasir. Tak kisahlah. Tak. Tu. Boleh. Panjang weh cerita ni. Ya Rabb. Tak apa, kita baca. Lahan-lahan tak ada masalah. Boleh? Tak apa, kita baca. Lepas ni senang ya. Okey. Perkara ketiga ialah makmum tidak lambat daripada imam
dengan dua rukun fi'li secara berturut-turut. Sama ada dua rukun fi'li itu dua-dua panjang ataupun satu panjang satu pendek. Jadi gambarannya macam mana? Macam ni. Imam rukuk. Ini baca Fatihah tak habis. Tak. Lepas tu i'tidal. Imam i'tidal. Lepas tu imam tunduk untuk sujud. Ketika itu kita dah sebut imam ketika itu kita dah sebut makmum lambat daripada imam dua rukun. Satu rukun ialah rukuk, satu rukun lagi ialah i'tidal. Boleh? Okey. Apakah hukumnya? Kalau tanpa uzur, habis dah makmum ni baca Fatihah apa semua, saja dia. Malas nak rukuk dengan tok imam. Malas nak i'tidal dengan tok imam. Biar. Akhir sekali tertinggal dua rukun. Tak sembahyang makmum batal. Sembahyang makmum batal. Kita Syekh sebut sini tidak dianggap sebagai keuzuran kita lambat dengan imam sebab baca doa iftitah ataupun doa ataupun surah selepas Fatihah, itu tidak dianggap sebagai uzur. Tidak dianggap sebagai uzur. Boleh. Okey. Itu yang pertama. Kalau makmum mendahului imam, makmum lambat daripada imam dua rukun dengan sengaja, maka batal sembahyang makmum. Kalau dengan uzur pula, kalau dengan uzur pula apa yang akan berlaku? Contoh uzurnya ialah baca lambat. Contoh Tok imam baca laju bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Makmum baca standard macam orang lain bahasa. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi disebabkan makmum tok imam baca laju, makmum baca lambat. Makmum baca lambat tu standard macam orang lain juga. Tak, cuma disebabkan imam laju. Jadi disebab kepada tok imam tu lambatlah makmum ni. Ataupun memang bacaan makmum tu lambat. Cuma lambat bukan lambat buat-buat. Memang khilqi dia begitu. Lahir-lahir memang lambat dah kecek. Lambat bercakap. Jadi baca lambat. Baca Quran ke baca apa lambat belaka. Itu uzur juga. Maka bila uzur, kita sebut bila mana imam telah mendahului makmum dua rukun. Masih belum batal. Malah makmum boleh lambat daripada imam untuk baca dan selesaikan Fatihah selagi mana imam tidak mendahului makmum lebih daripada 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk dan juga dua kali sujud. Hidangan julus tak termasuk. Kalau termasuk jadi 5 lah. Okey, boleh? Tak apa, saya tengok dulu. Okey. Kalau tak selesai juga makmum, gini cerita dia. Imam rukuk, imam baca Fatihah, imam rukuk, imam i'tidal, imam tunduk untuk sujud. Kita sebut ada 2 gambaran. Kalau makmum ni habis dah Fatihah tapi sengaja buat lambat untuk imam sampai imam telah mendahului 2 rukun, sembahyang makmum batal, selesai. Yang kedua, makmum ni dia tak rukuk sekali dengan tok imam tu, bukan saja-saja tapi sebab uzur. Apa uzurnya? Contohnya uzur ialah bacaan makmum lah lambat, imam pula baca cepat. Maka kita sebut makmum ni dimaaf dan wajib dia baca Fatihah. Wajib dia baca Fatihah, selesaikan Fatihah dan dimaaf kalau dia lambat dengan imam 3 rukun. Jangan lebih 3 rukun je. Boleh. Kalau makmum ni masih belum habis Fatihah, sedangkan imam dah masuk rukun yang ke-4. Rukun yang ke-4.
ketika itu tercancel lah rakaat tu bagi makmum. Nanti makmum lepas bagi salam bangun sekali lagi gini. Baca Fatihah ni, Bismillahirrahmanirrahim macam biasalah. Jadi laju Allah, tapi tak maknanya lah apa semua. Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa rukun dah? Baru 2 rukun. Baru 1 rukun rukuk. Lepas tu Allahu akbar sujud. Tak. Baru 2 rukun. Duduk antara 2 sujud tak dikira, lepas tu sujud pula. Bila sujud kali kedua tu, imam masuk pada rukun yang ketiga. Imam telah mendahului makmum pada rukun yang ketiga, rukun panjang. Kita ambil rukun panjang. Kalau kita masukkan sekali duduk antara 2 sujud dengan tidak, dia akan jadi rukun yang kelima. Kita ambil rukun yang panjang saja. Makmum baca Fatihah lagi. Bila makmum tu, bila imam dah selesai sujud, dah masuk rukun yang keempat, iaitu baca Fatihah balik. Allahu akbar. Ni tak habis lagi Fatihah rakaat pertama, ni dah masuk rakaat imam ni dah masuk rakaat kedua dah. Kita sebut ini ikut ini. Imam buat apa? Baca Fatihah. Makmum baca Fatihah juga. Lepas tu semayang macam biasa. Imam bersemayang berapa rakaat? 4 dah lah. Makmum baru 3. Maka makmum kena tambah 1 rakaat lagi. Boleh? Kalau imam ni dah masuk rakaat yang kelima, dah masuk pada rukun yang kelima dah, iaitu dia dah rukuk. Dia dah rukuk bagi rakaat kedua. Imam ni dah rukuk bagi rakaat kedua. Si makmum ni Fatihah rakaat pertama tak habis-habis. Tak, kita sebut sembahyang dia batal. Kalau dia tak terus follow imam, sembahyang dia batal. Jadi bila kita sebut tadi yang membatalkan mesti apa tu makmum yang ketiga, janganlah makmum lambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li yang berturut-turut. Maka kalau lambat dengan 1 rukun, separuh rukun, 1 rukun setengah ataupun 2 rukun, lambat tu cuma bukan fi'li ataupun rukun fi'li cuma tidak berturut-turut, semua tu tidak membatalkan sembahyang, tidak juga membatalkan qadwah sekalipun sengaja buat. Boleh? Adapun kita lambat dengan imam dengan separuh rukun, itu dituntut Allahu akbar. Habis Fatihah Allahu akbar. Barulah kita Allahu akbar, itu dituntut. Sami Allahu liman hamidah, kita pun baru sami Allahu liman hamidah. Jadi kita lambat dengan imam separuh rukun, tu dituntut. Allahu akbar, imam dah sujud, barulah kita Allahu akbar sujud. Allahu akbar duduk antara 2 sujud, barulah kita Allahu akbar duduk antara 2 sujud. Okey, tambih. Jadi diketahui daripada apa yang telah lepas. Tak, ni ada benda ni. Tambih ni baca sikit. Diketahui daripada apa yang telah lepas, muqaranah al-ma'mum bagi imam itu pada selain daripada takbiratul ihram. Tak. Selain daripada takbiratul ihram dan juga semula tambih peringatan berdasarkan apa yang kita telah terang. Kita sebut muqaranah makmum dengan imam mudarat pada satu tempat je, iaitu pada takbiratul ihram. Allahu akbar serentak, ataupun makmum pergi dulu, makmum Allahu akbar dulu baru imam, itu mudarat lah. Semayang makmum batal, seperti mana syarahan yang telah lalu. Selain daripada itu tidak ada masalah kalau muqaranah. Sekalipun salam, tu imam dengan makmum serentak, Assalamualaikum, serentak Assalamualaikum. Jadi sebut mim tu serentak dua-dua ni. Mim bagi Assalamualaikum tak batal sembahyang, cuma makruh yang membatalkan pahala jemaah. Cuma ingatlah, batal pahala jemaah tu pada tempat dia iqtiran tu. Tadi sembahyang molek-molek ada je ikut imam. Imam pergi baru dia pergi, imam buat baru dia buat. Ketika salam dia serentak, maka ketika salam tu pahala jemaah tak dapat. Okey, boleh? Jadi kita sebut kalau kita buat serentak dengan tu imam, sama ada pada perbuatan sembahyang
ataupun pada perkataan sembahyang, melainkan takbiratul ihram, maka ketika itu tak batal. Kalau takbiratul ihram batal. Malah hukumnya apa? Hukumnya hanya makruh. Rukuk serentak, Allahu akbar, sami Allahu hamidah, serentak, semua serentak. Macam dua-dua pula imam. Tak. Kita sebut makruh. Makruh. Makruh tapi dengan berapa syarat? Dua syarat. Muqaranah tu maqsudah, tu syarat pertama. Memang kita sengaja nak serentak tu. Kita nak pada nak serentak tu. Memang niat kita nak serentak, sengaja buat. Tak. Tu. Kalau kebetulan, maka tak batal. Yang kedua, makmum tu tahu hukum serentak tu makruh. Kalau makmum tak tahu hukum serentak tu makruh, maka tak makruh. Tak makruh yang membatalkan pada jemaah. Jadi kawan je sembahyang serentak untuk imam. Sami Allahu hamidah, Allah akbar. Ingat kan? Gitu cara sembahyang. Mana kena serentak untuk imam. Sebab dia jahil, dia buat lagu tu. Kita sebut tidak membatalkan pahala jemaah. Jadi untung juga jadi jahil ni. Tu. Kemudian kita sebut ada tempat yang disunatkan kita muqaranah dengan imam. Amin. Dia serentak dengan untuk imam. Malah ianya dituntut. Begitu juga tasyahud awal. Okey, selesai kat situ. Kita masuk buka surat. Selepas tu perbahasan mengenai masbuk muafiq tu bacalah. Bagus sangat Syekh Mustafa tulis ni. Betul dah dia kata kitab lain tak ada. Bukan tak ada, ada tapi susunan kitab lain tu berterabur. Selagu sikit lah. Syekh Mustafa dah susun dengan cantik. Tinggal lagi nak baca je. Kita masuk muka 271. Sunanul Jamaah. Sunanul Jamaah. Sunanul Jamaah kathiratun, banyak. Sebahagian disunatkan bagi makmum, sebahagian disunatkan bagi imam, sebahagian disunatkan bagi kedua-duanya. Okay, antara sunat yang disunatkan bagi kedua-duanya ialah taswiyatus sufuh. Samakan saf. Samakan saf dengan cara lagu mana? Rapat-rapatkan. Tempat yang kosong penuhkan. Lepas tu tumit sama dengan tumit. Tak belakang, jangan satu ke depan, satu ke belakang. Boleh? Lepas tu sunat juga kita saling suruh menyuruh. Rapatkan saf. Kita sama kita makmum ni. Malah kalau imam lagilah dituntut untuk dia pesan dulu kepada makmum untuk luruskan saf sebelum apa? Sebelum sembahyang. Kedua, wuquful ma'mum fi saffil awal. Sunat bagi makmum rebut untuk duduk di saf pertama. Itu imam, kita duduk saf pertama, belakang tu imam, betul. Tak. Biar antara kita dengan tu imam tu 3 hasta dan ke bawah. Boleh? Okey. Jadi wuquful ma'mumi fi saffil awal fal awal. Kalau tak dapat yang pertama, cari yang saf kedua. Tak dapat yang saf kedua, cari yang ketiga. Tak, jangan ketiga tak penuh, kita masuk yang keempat. Jadi sunat kita penuhkan satu demi satu saf. Lepas tu satu saf dengan satu saf tu jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih daripada 3 hasta, membatalkan pahala jemaah. Okey, lepas tu Syekh sebut cara duduk. Mudah je. Ni makmum. Ni tu imam. Kalau seorang lelaki datang, duduk sebelah kanan. Belakang sikit je. Belakang sikit sahaja dengan tu imam. Jangan belakang banyak, belakang duduk sikit je. Gini. Gini. Boleh? Tu. Satu. Tu kalau lelaki datang lah. Kalau perempuan, tu imam lelaki. Perempuan setakat perempuan lah dah. Makmum tu perempuan, suami isteri macam tu. Jadi imam kat depan, makmum kat belakang. Suami kat depan, isteri di belakang, yang duduk tepi. Tak? Tepi tu kalau laki. Laki, lepas tu laki seorang lagi tepi. Gini. Imam, makmum. Kalau perempuan gini. Suami kat depan, isteri duduk di belakang. Dan jangan lebih, jarak antara keduanya lebih daripada 3 hasta, jangan lebih. Tidak batal bela jemaah. Kalau makmum tu berbilang-bilang, tengok. Kalau makmum tu seorang lelaki, seorang perempuan. Maka duduk dia macam mana? Ni makmum, ni imam, ni makmum lelaki, belah kanan, makmum perempuan di belakang imam. Selesai. Kalau makmum tu pula zakar, lepas tu unsa, lepas tu khunsa. Jadi ni imam. Ni lelaki duduk sebelah kanan. Tak. Lepas tu khunsa. Orang yang ada 2 alat kemaluan ni. Tak, ni lelaki. Khunsa duduk di belakang lelaki. Lepas tu perempuan duduk di belakang khunsa. Jadi ni tu imam, lepas tu ni lelaki, ni
khunsa ni unsa, perempuan. Ada teret 3 lagu tu. Kalau yang datang tu 2 orang lelaki, lepas tu seorang perempuan, mudah je lah. Lelaki duduk depan, makmum 2 orang lelaki tu duduk di belakang, biar center untuk imam lah. Yang sayap kanan, sayap kiri, biar center. Lepas tu perempuan tu duduk di belakang lelaki. Begitu juga kalau apa? Kalau datang tu ramai, macam jemaah-jemaah hari raya ke apa semua tak? Jadi tu imam, lepas tu lelaki, penuhkan lelaki dulu. Tak, lelaki yang balik. Lepas tu kalau ada budak kecil duduk di belakang. Kalau budak kecil yang lelaki lah duduk di belakang, jemaah lelaki yang dah balik. Jadi tu imam, lepas tu lelaki yang dah balik penuh saf, buat pula satu saf lain untuk lelaki yang belum balik. Kalau saf yang pertama tu, yang untuk yang balik tu belum penuh, cukupkan dengan apa? Penuhkan dengan lelaki yang belum balik. Lepas tu ada khunsa. Khunsa ada belakang budak kecil. Lepas tu ada nisa, perempuan. Perempuan duduk di belakang khunsa. Kalau kita tak ikut tertib yang telah disebutkan, maka hukumnya makruh yang membatalkan pahala jemaah. Kemudian, wajahrul imam bitakbirat wa biqauli sami Allahu liman hamidah wa bisalam. Sunat imam kuatkan suara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar tu. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, sebelahan. Wa bisalam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sunat imam kuatkan. Kalau suara tu imam ni perlahan, orang tua, Allahu akbar, tak, 2-3 orang di belakang dia dengar, jauh-jauh tak dengar, maka ketika itu sunat kita ambil apa? Muballigh. Dan muballigh tu pula, muballigh ni orang yang angkat suara untuk sampaikan suara imam yang tak kuat tu. Jadi imam Allahu akbar, dia pun Allahu akbar, angkat suara. Muballigh tak, bila disebut Allahu akbar dengan kuat, dia kena niat apa? Sebagai zikir. Ataupun niat zikir dan juga i'lam. I'lam ni nak bagi tahu orang belakang, tu imam ni dah pindah rukun. Kalau si muballigh tu niat i'lam sahaja, tak, ataupun atlaq, tak niat apa-apa, bila sebut Allahu akbar dengan suara yang kuat, ketika itu batal sembahyang. Kalau sengaja ataupun bila sengaja dan juga tahu hukum. Kebanyakan tak tahu hukum, tak ada masalah, tak batal. Tak, sebahagian orang dia tak tahu hukum, jadi dia muballigh Allahu akbar, niat i'lam semata-mata, tak ada niat zikir, tak batal. Sebab apa? Jahil. Tu kelebihan jahil tu. Wa muwafaqatul masbuqi imamah fil azkar. Kemudian sunat juga muwafaqah. Muwafaqah siapa? Makmum lah. Makmum yang masbuq. Sunat muwafaqah imam pada azkar, pada zikir. Apa maksud dia? Makmum masbuk, masuk-masuk imam tengah tahiyat. Jadi makmum tu pun baca tahiyat sekali dengan tu imam. Tak, makmum masbuk, masuk-masuk imam sujud. Makmum pun Allahu akbar, sujud sekali, baca tasbih sujud tu sekali dengan tu imam. Dan begitulah seterusnya. Sekalipun rakaat tu tak dikira. Tak. Kalau saya ingat arwah Tok Guni Aziz, dia sebut boleh jadi yang tak dikira tu yang memberatkan apa? Kita punya apa? Timbangan amalan di akhirat kelak. Tu. Boleh. Makruhatul jamaah. Makruh yang berkait dengan jamaah banyak. Kathiratun, antaranya khusus untuk imam, ada yang khusus untuk makmum, ada yang berkongsi antara keduanya. Yang berkongsi antara keduanya antaranya ialah minha tarkus taswiyah tadilah. Tidak meratakan. Taswiyah ni apa? Meratakan. Mana imam masuk-masuk Allahu akbar, tak suruh dulu makmum ratakan saf. Makmum pun sama dia tunggal langgang sekali, seorang ke depan, seorang ke belakang. Lepas tu ada pula saf yang kosong. Ketika itu makruh, dibenci syarak. Yang kedua, wal iqtida' bil fasiq. Makruh bagi makmum, ini makruh bagi makmum ikut ataupun jadi makmum kepada fasik, orang yang fasik. Tahu dah tu imam tu kaki zina, minum arak, jenis apa tu, artis, lagu tak tutup aurat, apa bahagian sentuh perempuan tak tentu hala. Tak, makruh kita sebagai makmum ikut dia. Sekalipun dia tu ada kelebihan lain. Contoh dia faqih. Dia ngaji Mu'nisul Jalis, Syekh Mustafa. Contohlah. Tapi fasik. Boleh. Sebab apa? Zani, na'udzubillah. Syaribil khamr, na'udzubillah. Kita ni tak mengaji mana, makruh kita ikut dia. Jadi dia tu fasik dalam masa ada kelebihan lain yang kita tak ada, makruh kita ikut dia. Wabil mubtadi'. Makruh kita ikut mubtadi'. Bila makruh ni, kalau ibtidak tu, perkara bid'ah yang dibuat tu tidak menyebabkan kufur. Contoh Mu'tazili,
Qadariyah, tak kafir. Tak, yang tu makruh kita ikut dia. Adapun bid'ah yang menyebabkan kekufuran, contoh orang mengingkari kebangkitan. Tak, maka ketika itu orang tu kafir. Tak, mengingkari apa tu? Nabi sebagai rasul terakhir. Kita kok ada rasul lain selepas tu. Nabi diutuskan pada Arab saja, bukan pada orang Melayu. Tak, tu pada bukan kepada semua bangsa, semua golongan. Ketika itu kita sebut kafir. Tak, kafir. Bila kafir tak boleh ikut lah. Boleh. Kemudian wa imamatuhuma, makruh kedua-duanya jadi imam. Jadi kita makmum makruh ikut orang fasik. Kita makmum makruh ikut orang mubtadi'. Dia tu sendiri mubtadi' dengan fasik tu makruh jadi imam. Tu. Maknanya kalau nak semayang jadi makmum, tak jadi imam. Wa imamatul muwaswis, juga makruh orang yang muwaswis, was-was ni jadi imam. Nak keluar daripada khilaf. Sebahagian kata tak sah. Wa man yukarriru harfan, makruh orang yang ulang huruf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka duk main lagu tu tak habis. Tak, makruh, dia tak batal. Dia tak haram kita ikut dia, makruh kita ikut dia. Kita ikut dia makruh, dia jadi imam pun makruh. Wallahin lahanan la yughairul makna. Begitu juga makruh orang yang buat salah yang tidak mengubah makna. Makruh dia jadi imam. Boleh? Boleh tak? Sama ada kesalahan yang dia buat tu yang tidak mengubah makna tu dalam Fatihah ataupun selain daripada Fatihah lah. Kita sebut apa? Makruh dia jadi imam. Begitu juga makruh kalau orang tu buat kesalahan yang mengubah makna tapi selain daripada Fatihah. Dalam masa sama dia tu tak boleh belajar ataupun jahil ataupun lupa, makruh juga dia jadi imam. Kemudian wa muqaranatul ma'mumil imama fi ma siwa taharrumi minal arkan. Serentak tadilah. Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, sujud sekali, semua sekali tu makruh. Selain daripada taharrum lah. Sebab takbiratul ihram kalau serentak batal sembahyang makmum. Wa infiraduhu anis saf. Sembahyang seorang-seorang di belakang. Tak. Infirad tu sembahyang seorang-seorang di belakang. Ada 5 saf, dia seorang duduk belakang, makruh. Makruh tu kalau apa? Kalau jenis samalah. Laki dia pun laki juga, dia buat sembahyang seorang-seorang belakang, makruh. Tapi kalau laki dia perempuan, sembahyanglah seorang belakang tak ada masalah, tak makruh. Bila makruh tu? Tak, laki 2 saf. Dia mari buat saf ketiga. Makruh kalau saf kedua ada kosong lagi, dia buat dah saf ketiga, makruh. Kalau dah penuh dua-dua, nak masuk ikut mana lagi, buatlah saf yang ketiga. Tu tak makruh lah. Malah ketika itu dia boleh tarik orang depan untuk ke belakang. Tapi dengan syarat. Jadi 2 saf dah penuh. Boleh? Mari yang ketiga nak masuk saf kedua dah penuh. Jadi sunat dia sembahyang berdua juga. Jadi dia sunat tarik orang depan dia ke belakang. Tapi dengan syarat, apa syarat dia? Mesti saf kedua tu lebih daripada 2 orang. Kalau saf kedua 2 orang. Tak, saf kedua 2 orang, dia nak masuk penuh dah. Sebab sempit, tempat tu sempit, semua 2 orang aje. Saf kedua. Kalau dia Allahu Akbar, apa tu dia tarik seorang. Tak ketinggal seorang, saf kedua tu. Jadi dia nak sembahyang 2, saf kedua pula jadi seorang. Tak jadi khianat member lagu tu. Jadi kalau 2, lepas tu 2 belakang. Saf pertama 2, saf kedua pun 2. Sebab sempit kan? Kalau kita tarik seorang, tinggal 2 lah. Tinggal seorang kat situ. Saf kedua tu. Jadi kita biar je lah, kita sembahyang seorang-seorang kat belakang, tidak makruh. Yang kedua syarat untuk dikatakan sunat kita tarik dia. Tak. Makmum kat depan pergi ke belakang sembahyang kita zon orang ni ikut kita. Jenis mengaji juga. Jenis belajar, yaqutun nafis macam tu. Tahu dah kalau aku tarik dia pergi belakang, kita zon begitu. Yakin begitu dengan kawan kita ni. Maka tariklah. Tapi kalau orang awam, tak, jenis tak mengaji mana, Allahu Akbar kamu tarik, dia pergi ni. Puas lepas tu.
Dia pandang itu balik. Tak ada kerja. Seterusnya, hendaklah jar tu berlaku fil qiyam. Boleh. Jadi kalau kita masuk-masuk, masing-masing tengah rukuk, janganlah tarik. Makmum seorang tu nak undur dalam keadaan tengah rukuk. Tunggu qiyam, tunggu berdiri baca Fatihah tu baru tarik ke belakang. Kalau tarik juga tengah-tengah rukuk tu makruh. Lepas tu mesti kita takbiratul ihram dulu. Allahu akbar. Lepas kita takbiratul ihram barulah kita tarik dia. Tarik tu pun jangan tarik gitu. Tarik sikit je. Bagi dia rasa tu dia pun undurlah ke belakang. Tak ada kena sebut. Kita zan dia ikut. Jadi orang tu tahu dah. Jadi mengaji juga. Bila kita tarik sikit dia undurlah. Boleh. Ni tarik ke belakang kawan tu. Yang terakhir kita sebut sunat. Bagi orang yang ditarik tu tolonglah. Ni termasuk at-ta'awun bil ma'ruf. Jadi kita tarik orang yang kita tarik tu sunat dia menolong kita. Undur ke belakang supaya saf yang ketiga tu ada dua orang yang sembahyang. Wallahu a'lam. Saya cadang nak baca juga ni. Solat qasar jamak ni. Tapi rasanya tak ada dah. InsyaAllah kita akan sambung pada hari-hari mendatang lah. Dia selesai dah mengenai jemaah. Cuma saya harap pakai ulang kaji belaka lah. Ilmu ni tak ulang kaji cepat hilang. Ulang kaji lepas tu yang tatmim tu yang Syekh Mustafa tulis mengenai muwafiq masbuk tu baca. Baca ambil faedah. Kemudian nanti kita akan masuk salatul qasri wal jam'i. Seperti solat Jumaat, solat khauf, jenazah. Lepas tu zakat. InsyaAllah lah. Dia Syekh Mustafa pun dia panjang berdebat ni je. Bab ibadat ni. Kalau tengok bab ibadat saja dah hampir satu kitab hampir satu kitab. Sampai muka surat apa? 485. Ni. Jadi ni saja ni. Belah ni. Ibadat saja. Ni masuk muamalat. Jilid kedua tu muamalat, kesempurnaan muamalat, jinayat dan juga munakahat dan juga jinayat. Jadi insya-Allah lah. Kita berterusan sikit-sikit. Yang penting khatam lah insya-Allah. Macam saya sebut, saya ni pantang baca kitab tak khatam. Sebab bagi saya kesempurnaan kefahaman kat atas satu-satu kitab tu mesti habis. Mesti habis belajar. Dia lama sikit pun tapi habis. Dia ada orang nak cepat belaka. Hafal Quran nak hafal sehari. Lepas tu hafiz 30 juzuk, ingat sampai mati dalam hafal sebulan sehari. Tak. Lepas tu belajar kitab seminggu jadi usuli. Fiqh nak belajar 5 hari jadi faqih. Boleh. Air sekali caca merba sekali. Kita tak nak orang lagu tu lah. Kita biar lambat selamat. Lagipun kita dah khatam banyak kitab lah, alhamdulillah. Jadi yang dah khatam tu ulang kaji. Lepas tu yang sedang belajar pun ulang kaji. Cari masa lah. Cari masa. Sebab saya pun cari masa juga ulang kaji. Kena cari masa. Sebab masing-masing saya buat orang kerja dengan anak isteri apa semua. Tapi kena paksa, kena cari masa untuk sentiasa bersama dengan kitab ni. Jadikan inilah kehidupan kita sampai kita bertemu Allah SWT. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.